Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kita punya pelajaran modul 1 bahagian 3 dalam subjek rumus algebra. Hari ini juga akan sambung bincangkan beberapa soalan. Soalan-soalan kali ini adalah berdasarkan kepada penyelesaian masalah. Jadi murid-murid akan diberi soalan berbentuk macam ni. Macam ni adalah graf garis, garis lari. Kemudian ada segi empat tepat, kemudian ada segitiga. Hanya ni segitiga sama kaki ya. Jadi dalam soal algebra pun ada banyak juga soalan-soalan yang berbentuk macam ni. Okey, soalan berbentuk penyelesaian masalah. Jadi murid-murid pun harus banyak latihan yang sebegini untuk membiasakan murid-murid menjawab soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah ya. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama dalam raja di sebelah, PQ dan RS ialah garis lari. Jadi PQ dan juga RS. Dia kata bahawa dia adalah selari. Selari ni dia ada bermacam-macam maksud lah. Satu, dia punya kecerunan sama. Kemudian dia punya sudut pun sama. Itu maksud selari. Bila dikatakan bagai selari, dia punya kecerunan sama dan dia punya sudut pun sama. Baik. Soalannya apa? Ungkapkan Z dalam sebutan X, Y. Dalam ni kita ada tiga pembeli ubah, kita ada X, kita ada Y. Dia nak ungkapkan Z, maknanya Z sama dengan apa dalam X, bentuk XY lah. Okey, kemudian ada soalan B, jadi kita pergi selesaikan soalan A dulu. Baik, jadi ini adalah graf garis, garisan selari. Dan murid-murid kena ingat bahawa dalam satu ni sudut, jumlah semua ni sebabnya adalah satu bentuk bulatan tau. Okey, sini semua adalah 360 darjah. Okey, kena ingat kalau separuh bulatan itu adalah 180 darjah. Kalau suku 90 darjah. Jadi ada tiga yang murid-murid kita nak selalu kena faham dengan kalau satu lengkap 360 darjah. Kalau separuh saja itu adalah 180, kalau suku saja itu adalah 90. Baik, kita pergi soalan A. Dia nak kita ungkapkan Z dalam sebutan X dan juga Y. Baik, bermaksud semua ni, kita ada 180 tolak X tambah dengan Z tambah dengan Y tambah dengan 3X sama dengan 360. Nampak? So, kita masukkan dalam persamaan. Satu bulatan lengkap ni. 180 tolak X tambah dengan Z tambah dengan Y tambah dengan 3X sama dengan 360. Jadi ini yang murid-murid kena faham. Sebab dia adalah sudut yang lengkap satu bulatan, maka jumlahnya adalah 360. Baik, jadi bila dah faham yang ni, yang nak ke seterusnya ni, dia dah mudah sikit. Kita hanya memerlukan kemahiran algebra lah dan juga kemahiran integer murid-murid. Baik, kita selesaikan. Susun. Kita letak nombor ke depan, kemudian X dengan X. Kemudian sambung dengan yang lain. Sebab X ni kita boleh selesaikan. So, ni 180. Ni pentingnya pemahaman algebra ni. Integer. Positif, negatif. Negatif X tambah dengan 3X. Sebab tu dia akan jadi negatif, positif. Dia akan jadi 2X. Tambah dengan Z. Tambah dengan Y. 360. Nombor ni bawa ke belah. Sebab kita nak Z saja. Nombor ni bawa ke belah kanan. Dia akan jadi negatif. Negatif 2X ni pun bawa ke belah kanan. Dia akan jadi negatif juga. Sama juga dengan Y. Bawa ke belah kanan pun dia akan jadi negatif. Jadi kita selesaikan 360 tolak dengan 180, kita akan dapat 180. Tolak 2X, tolak Y. Dah tak boleh nak dikecilkan lagi, tak boleh nak diselesaikan lagi. Maka inilah jawapan akhir, iaitu Z sama dengan 180 tolak 2X, tolak Y. Okey, soalan B. Dia kata jika X sama dengan, jadi X ada nilai iaitu 60 dan Y sama dengan 20, cari nilai Z.
So kita jadi kena betul lah jawapan A ni. Kalau jawapan A salah, jawapan B pun dia akan salah juga. So kita ambil nilai apa ni, dia punya persamaan 180 tolak dengan 2x tolak dengan y. Okey, kita dah diberi tadi x sama dengan 60, y sama dengan 20. Masukkan saja 180 tolak dengan 2. So x kita adalah 60, y kita adalah 20. Ini 180 tolak dengan 120 tolak 20 sama dengan 40. Selesai. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Panjang sebuah segi empat tepat di atas ialah x. Ini dia punya panjang x. Dan lebarnya 5 cm kurang daripada panjangnya. Jadi kalau x dia punya panjang, dia punya lebar ni 5 cm kurang. Sebab tu tolak dengan 5. Okey, soalan A apa? Ungkapkan P dalam sebutan x dengan P ialah perimeter. Perimeter apa dia? Kita ukur lilit ni. Okey, semua sekali tambah ni. Okey, itulah dia punya perimeter. Dalam cm, segi empat tepat itu. Okay, kita nak apa ni? Segi empat ni dia ada dalam bentuk cm. Jadi perimeter diwakili oleh P. So jadi P sama dengan X. Ini X. Campur dengan, sebab ingat perimeter ni kita campur semua sekali. Tambah dengan X tolak 5. Tambah sini pun, kalau sini X, sini pun X lah. So tambah dengan X. Sini X tolak 5. Sini pun X tolak dengan 5. So ingat, ada 4 lah semua sekali. Kita tambah semua ni. Okey, kemudian kita selesaikan dengan kurungan ni. Kita hilangkan dia punya kurungan. Sebab ni positif, tak ada masalah lah. So, tolak X, tolak dengan tolak 5. Tambah X, tolak 5. Tambah X, tambah X, tolak 5. Okey, kita susun. So, X tambah X, 2X. Okey, negatif 5. Ni X tambah X, 2X. Ini negatif 5. Susun lagi. X dengan X, 2X. Tambah dengan 2X. Okey, kemudian negatif 5, negatif 5. Jadi, kita akan dapat 2X tambah dengan 2X, 4. 4X. Okey, negatif 5, 10. Okey, selesai soalan A. Kemudian B, ungkapkan dalam L sebutan X. Ungkapkan L dalam sebutan X dengan L ialah luas. So, ini luas. Apa luas? Panjang kali lebar. Dalam cm, kuasa 2, segi 4 tepat. Itu. Panjang kali dengan lebar. Jadi, L, ini ringkas je lah sebab X, dia punya panjang kali dengan lebar. Jadi, X kali dengan X kuasa 2. X darab dengan negatif 5, negatif 5, 5X. Selesai. Kemudian dia kata jika P ialah 30, cari nilai L. Dia kata P adalah 30. So, kita nak cari nanti berapakah dia punya luas. Masukkan nilai. P sama dengan, yang tadi kita dapat P sama dengan 4X tolak dengan 10. Yang mana P kita adalah 10. Jadi, masukkan dalam persamaan. Jadi, 4X tolak dengan 10 sama dengan 30. Okey, seterusnya. Okey, 4X ini negatif, bawa sebelah jadi positif. Jadi 4X sama dengan 30, ini negatif, tambah sama dengan 10. Okey, kita naik X sahaja. Jadi 40 bahagi dengan 4 sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10. Okey, jadi dah dapat X sama dengan 10. Bolehlah kita dapatkan berapakah nilai L. Sebab soalan dia nak cari nilai L. Jadi murid-murid jangan berhenti sampai sini saja, tak selesai lagi. Kita nak cari berapakah nilai L. Okey, nilai L. So ada persamaan ni. Ni. Masukkan saja nilai X dalam persamaan ni. Jadi L sama dengan X kuasa 2. Okey, tolak dengan 5X. Jadi berapa X? 10. So, ni 10. Kuasa 2 tolak dengan 5. Ni X kita. 10 juga. Jadi 100 tolak dengan 50. Jadi 100 tolak 50 sama dengan 50. Bermaksud kita punya L adalah 50 cm kuasa 2. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okey, dia kata seutas dawai dengan panjang P dibengkok seperti dalam rajah di sebelah. Okey, untuk membentuk sebuah segitiga sama kaki. Ini maksudnya sama panjang lah. Ini maksud sama kaki. Okey, ungkapkan P dalam sebutan X. Sebab dia kata ni panjang dawai ni. Ini semua panjang dawai ni. Bermaksud ini apa? Ini adalah lilitan juga. Okey, perimeter. Okey, dia punya perimeter. Semua sekali ni. Ini tambah 4X tolak dengan 5. Tambah sini pun 4X tolak dengan 5. Tambah 5X tambah dengan 2 sama dengan P. Ya. Sebab dia kata
dibentuk daripada seutas dawai yang panjangnya adalah P. Okey, jadi kita masukkan dalam kita punya persamaan. Okey, P sama dengan 4x tolak 5 tambah dengan 4x tolak dengan 5 sini. Kemudian tambah dengan 5x tambah dengan 2. Seterusnya kita hilangkan dia punya kurungan. Jadi 4x tolak dengan 5. 4x tolak dengan 5 tambah 5x tambah dengan 2. Dia sebab dia positif, jadi tak ada masalah sangat. Yang biasanya menimbulkan kesilapan di kalangan murid-murid itu apabila negatif. Ingat, sebab bila negatif dia kena darab satu-satu ke dalam ni. Okey, kita selesaikan susun macam biasa. Jadi 4x tambah dengan 4x ini. Kemudian sini ada 5x, jadi x kita susun semua. 4x tambah dengan 4x tambah dengan 5x, jadi negatif 5. Okey, negatif 5 tambah dengan 2. Okey, selesaikan. 4x tambah 4x, 8x. 8x campur 5x sama dengan 13x. Okey, negatif 5, negatif 5, negatif 10. Negatif 10 tambah dengan 2 sama dengan negatif 8. Okey, kemudian kita pergi soalan B. Jika panjang tapak segitiga itu adalah 32 cm, ini dia punya tapak, dan panjangnya adalah 32 cm, cari panjang dawai tersebut. Jadi kita nak cari dulu berapakah nilai x ni untuk kita gantikan dalam persamaan ni. Jadi sebab tu kita tulis 5x campur dengan 2 sama dengan 32. Ni dia punya panjang tapak ni. Jadi ni seperti biasa, ni positif bawa ke kanan jadi negatif. 32 tolak dengan 2 sama dengan 30. Okey, kemudian kita nakkan x. Okey, kita nakkan x. X sama dengan 30 bahagi dengan 5 sama dengan 6. Jadi dia punya x tu adalah 6. Okey. Baik, jadi kita dah dapat berapa dia punya x, itu 6. Jadi untuk jawab soalan ni, sebab soalan dia nak cari panjang dawai tersebut. Kita dah tadi dapat persamaan. Okey, ungkapan untuk panjang dawai ini adalah 13x tolak dengan 8. Jadi kita masukkan saja. Daripada ni kita punya 13x tolak dengan 8. 13, so kita punya x adalah 6. Okey, masuk dalam ni 6 tolak dengan 8. Jadi 13 kali dengan 6 kita akan dapat 78. Okey, 78 tolak dengan 8 sama dengan 70 cm. Jadi panjang dawai yang membentuk segi 3 sama kaki ni adalah 70 cm. Boleh ya? Jadi itu soalan yang cikgu berikan. Jadi di bawah ni sebenarnya dia punya soalan ni hampir sama. Cikgu hanya ubah dia punya bentuk saja sikit dengan nombor supaya murid-murid boleh rujuk di atas tu. Okay, jadi untuk peringkat awal ni cikgu nak latih murid-murid ni supaya tahu ataupun membuat kerja dengan step, dengan langkah-langkah, ikut step yang cikgu tunjukkan ke atas. Bila murid dah mahir, murid-murid nak gunakan cara yang lebih cepat dengan cara shortcut, silakan. Tapi yang penting tunjukkan jalan kerja. Sebab dalam matematik ini, terutamanya soalan-soalan yang berbentuk jalan kerja ni, murid-murid kena tunjuk jalan kerja. Ada lebih kurang 3 soalan juga. Ikut saja step yang cikgu bagi kat atas. Okey, seperti biasa, bila dah siap, jadi murid-murid ambil gambar, kemudian hantar ke nombor ni untuk cikgu tanda. Dan lepas tu juga akan pulangkan semula kepada murid-murid. Jadi untuk murid-murid lihatlah apa kelemahan dan apa yang perlu dibaiki. Jadi itu saja untuk kali ini dekat modul 1 bahagian 3 ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung kita punya pelajaran di modul seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.